العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tasawuf khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa, kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Nurul Hidayah Bandar Sri Alam, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, AJK Masjid, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya mohon maaf beberapa minggu tak dapat datang, ada urusan tak dapat dielakkan. Marilah kita membaca Al-Kitab Al-Jawharul Manhub wa Munabbihatil Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani, iaitu diambil daripada kitab Lubabul Hadis karangan Al-Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Asalnya tulisan Jawi dialih ke tulisan Rumi. Baik, pada tangan saya cetakan Al-Hidayah muka surat 394. Daripada bab ini suatu tatimah penamat kata di bawah subtopik kelebihan memberi pakaian dan minuman. Ataupun pada saya ni dah masuk bulan Syaban, saya rasa saya nak bacakan kelebihan puasa lah. Kelebihan puasa supaya tuan-tuan yang dah ada kekuatan untuk berpuasa dapat terus berpuasa. Yang belum ada kekuatan nak berpuasa, mudah-mudahan jadi semangat untuk berpuasa. Kita tengok pada bab kelebihan berpuasa. Tak jumpa pula, dia time dia cari tak jumpa. Kelebihan wuduk bersuci, kelebihan bang, kelebihan sembahyang jemaah di Jumaat, masjid keserban, kelebihan puasa, ke surat 119. Pada tangan saya buku ni 119. Cetak lain mungkin lain surat dia. Bab yang ke-13 pada menyatakan kelebihan puasa. Dan adalah puasa Ramadan itu daripada rukun Islam yang 5. Riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang tiada daripada seorang hamba melihat akan sehari bulan, anak bulan, maka memuji ia akan Allah, kemudian membaca Fatihah 7 kali, melainkan diafiatkan, disihatkan Allah Ta'ala daripada sakit mata pada demikian bulan itu. Ni tak kira apa-apa bulan lah. Satu bulan saja, nampak 6 bulan, 1 bulan, puji Allah, baca Fatihah 7 kali, insya-Allah dapat pulih daripada sakit mata. Kalau mata duitan tu lain, dia punya amalan ni kena lain lah. Ini sakit mata betul, memang matanya sakit. Baik, dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya lebih kurang, apabila engkau melihat sehari bulan, maknanya nampak anak bulan, maka baca olehmu Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baca Alhamdulillahilladzi khalaqak wa qaddara laka manazil wa ja'alaka ayatan lil alamin.
Segala puji bagi Allah yang menciptakanmu. Ciptakan apa? Bulan. Cakap dengan bulan. Dan mentakdirkan untukmu beberapa manazil, tempat-tempat berhenti, serta menjadikanmu sebagai tanda untuk seluruh alam. Bulan tu ataupun anak bulan tu salah satu tanda masuk awal bulan. Dia secaya memegah Allah. Dia lihat anak bulan, kemudian baca takbir 3 kali, kemudian baca doa tadi. Dia secaya memegah Allah akan dia dengan malaikat. Dan firman-Nya lebih kurang mafhumnya, hai malaikat, ku saksi olehmu bahawasanya telah aku merdekakan dia daripada api neraka. Itu salah satu kelebihan melihat anak bulan, takbir 3 kali dan baca doa. Boleh tak Ustaz saya tengok anak bulan daripada TV aja? Tak, yang ni kena tengok direct. Kat TV pun tak tahulah ada ke tak kan. Biasa kalau nak tengok anak bulan kat internet www.moonsighting.com. Itu banyak gambar-gambar anak bulan diupload oleh seluruh orang Islam di seluruh dunia. Bukan saja di Malaysia, Indonesia, Nusantara ni, malah di seluruh dunia. Amerika, Jepun, China, Australia. Tuan-tuan yang ada handphone boleh buka. Buka sekarang pun tak apa. Balik ni dah lupa. www.moonsighting.com. Tak apa, dia tak ada video, dia gambar je, dia tak bising. Video bising pula kan. Baik. Dekat Malaysia punya ada gambar, ada juga upload. Kadang-kadang saya pernah juga upload. Kawan-kawan saya pun ada juga yang upload gambar-gambar anak bulan. Tapi kalau tengok situ pun baca takbir 3 kali, baca doa ni tak masuk. Dia kena tengok direct. Itu contoh gambar-gambar anak bulan lah. Atau dibacanya Allahumma ahillahu alaina bil amni wal aman Allahumma ahillahu alaina bil amni wal amani was salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Artinya, ya Allah, terbitkanlah bulan sabit atas kami dengan keamanan dan kesejahteraan dan keselamatan dan Islam. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bahawasanya sabda Nabi SAW, artinya lebih kurang bahawasanya syurga berlikang-likang, yakni berlenggang-lenggok ia dan berhias ia daripada satu haul kepada satu haul kerana masuk bulan Ramadan. Dan apabila adalah pada awal malam daripada bulan Ramadan, bertiup angin daripada bawah arash, dikatakan baginya munirah, maka bertiup ia akan segala daun kayu syurga dan akan pintunya. Maka didengarkan daripada demikian itu dengungnya. Tiada mendengar orang yang mendengar yang terlebih elok daripadanya. Maka berhiaslah segala bidadari hingga berdirilah mereka itu di atas setinggi-tinggi syurga. Maka menyeru mereka itu, adakah orang yang hendak meminang kepada Allah Ta'ala? Maka ialah yang mengkahwinkan dia akan kami. Kemudian maka berkata bidadari itu, hai Ridwan, malaikat Ridwan, apa malam ini? Ini malam apa ni? Seronok betul rasa. Maka menjawab Ridwan akan mereka itu, labaik hai khairatul hisan. Inilah awal malam daripada bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan. Bidadari seronok betul. Firman Allah Ta'ala, hai Ridwan, buka olehmu akan pintu syurga bagi orang yang puasa. Ya Allah, orang yang puasa, pintu syurga dibuka daripada umat Muhammad alaihi salam. Dan firman-Nya, hai Malik, malaikat penjaga neraka, tutup olehmu akan segala pintu neraka daripada umat Muhammad alaihi salam. Umat Nabi Muhammad, kita lah yang puasa, dibukakan pintu syurga, ditutup pintu neraka. Hai Jibril, turun olehmu ke bumi, beratkan olehmu dan picitkan, perketatkan olehmu akan belenggu maradatus syayatin, dan belenggukan mereka itu dengan belenggunya. Kemudian dilontarkan mereka itu di dalam adunan, yakni gelombang laut, supaya jangan membinasa mereka itu atas umat kekasihku Muhammad akan puasa mereka itu. Maknanya ada hadis bulan Ramadan syaitan itu dibelenggu, diikat. Habis kenapa masih ramai yang menyetan, Ustaz? Setan dah diikat tapi ramai menyetan. Itu pasal atas didikan. Didikan, dididik, dipupuk, dibelai, di apa nama ni, segala macam didik lah.
segala macam pendidikan telah diberikan oleh syaitan kepada manusia selama 11 bulan. Jadi bulan Ramadan itulah masa untuk mempraktikkannya. Itu sebab masih ada yang menyetan pada bulan Ramadan. Baik. Jadi sebenarnya godaan syaitan tu dah tak ada bulan Ramadan, tapi nafsu masih ada. Nafsu tak diikat. Tapi kalau kita puasa, nafsu kita diikat. Kan ada kisah nafsu dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas, yang paling panas, lalu dikeluarkan, ditanya siapa engkau. Allah Ta'ala tanya, dia jawab, engkau, aku lah. Bukan main gangster nafsu ni. Masukkan pula neraka yang paling sejuk. Sejuk tu seksa. Main hujan tak berhenti. Semua ni asyik ingus saja kan. Tak payah pakai aircon, kipas saja pun dah semua. Seksa itu belum neraka yang paling sejuk. Dimasukkan nafsu dalam neraka paling sejuk. Dah dikeluarkan, siapa engkau? Engkau, aku. Masih lagi jawapan, masih lagi panggil ego kan. Dimasukkan dalam neraka kelaparan. Maknanya neraka panas tu ada lagi makanan. Cuma makanan yang neraka lah, ke makanan Pizza Hut kan. Syurga sejuk pun ada lagi makanan. Cuma dekat neraka puasa, dia tak panas tak sejuk, adem-adem macam gitulah. Orang Jawa kata adem. Sejuk juga, adem tu sejuk, maknanya biasa-biasalah. Suhu normal, suhu bilik. Suhu bilik. Tetapi tak ada makanan, tak ada minuman, puasa. Dimasukkan dalam neraka puasa. Maka dah habis berapa ratus tahun, saya tak ingat. Kemudian dikeluarkan, barulah engkaulah Tuhan, akulah hamba engkau, nafsu. Jadi syaitan telah dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Nafsu kita sendiri kena belenggu lah, dengan cara berpuasa. Baik, sambung. Maka firman Allah Ta'ala pada tiap-tiap malam daripada bulan Ramadan 3 kali. Allah Ta'ala berfirman setiap malam daripada bulan Ramadan 3 kali. Adakah daripada orang yang meminta, maka aku berikan dia. Siapa yang nak minta bulan Ramadan, Allah Ta'ala berikan. Adakah daripada orang taubat, maka aku terima taubatnya. Siapa yang bertaubat, aku terima. Syarat taubat ada 3. Alah Ustaz, asal sebut taubat je rukun. Dah saya dah hafal lah. Cuba sebut. Kalau kat kelas boleh macam tu kan. Awak cuba sebut 3 rukun taubat. Kan? Lupalah cikgu. Lupa. Jadi yang pertama, menyesal. Betul-betul menyesal. Menyesal ni Allah Ta'ala je yang tahu kita betul-betul menyesal ke tidak. Kalau setakat sebut dengan orang, belum tentu lagi. Tapi kalau orang lain dengar dia nak bertaubat, kita sangka baiklah. Kau ni cakap je ni, rasa bukan betul-betul ni. Jangan tuduh gitu. Kita sangka baik. Hanya Allah yang tahu. Diri kita sendiri kita tahu. Jadi betul-betul menyesal atas dosa yang kita buat tersebut. Contoh, yang kedua, meninggalkan dosa tersebut ketika sedang bertaubat. Jangan sambil bertaubat sambil buat dosa, tak boleh. Yang ketiga, berazam, berniat tak nak buat lagi dosa tersebut. Bukan berjanji, bukan bernazar. Janji tu wajib ditepati tu. Maknanya kalau kita niat je tak wajib ditepati. Tidak. Maknanya tu lagi bagus kalau kita tak buat terus. Itu namanya taubat nasuhah. Taubat nasuhah. Kalau lepas taubat 3 rukun dah buat, baru lepas taubat, buat dosa balik. Dosa yang lama tu tak timbul balik. Cuma dosa barulah timbul. Dosa baru. Kemudian namanya tu bukan taubat nasuha, tu taubat sambal. Taubat sambal. Kenapa? Taubat sambal ni, masa makan sambal tu pedas kan, rasa macam dah tak nak makan lagi lah lepas ni. Memang tak akan makan lagi lah cili padi ni. Petangnya ada cili padi. Nanya. Kok nanya? Nanya. Itu taubat sambal. Baik.
Tak ada istilah tu dalam Islam, tak ada, tapi saya ramai yang sebutkan itu kan. Tapi maknanya taubatnya tu sah tak? Sah. Bila dia buat dosa yang sama, taubat dosa yang lama tu tak timbul balik. Itu dosa baru. Macam main-main Ustaz, dalam kitab Faridatul Faraid, sebagaimana dinasihatkan, sebagaimana engkau tak putus asa buat dosa, kau jangan putus asa bertaubat. Kalau boleh janganlah tak putus asa buat dosa. Tapi kalau dah andai kata memang nafsunya macam tu, sentiasa buat dosa, tak dapat nak elak, dah taubat buat lagi, dah taubat buat lagi. Sebagaimana kau tak putus asa buat dosa, jangan putus asa bertaubat. Baik. Adakah daripada orang taubat maka aku terima taubatnya? Firman Allah 3 kali setiap malam Ramadan. Adakah orang yang meminta ampun maka aku ampunkan dia? Kemudian seru yang menyeru, siapa hendak menghutangkan orang yang kaya tiada apa-apa dan dikendaki dengan hutang itu amal ibadat dan amat menyempurna membayarnya, tiada zalim. Siapa beribadat bulan Ramadan, Allah Ta'ala akan tu kira kita hutang Allah Ta'ala akan bayar dengan ganjaran yang besar lah. Setiap malam bulan Ramadan. Dan bagi Allah Ta'ala pada tiap-tiap hari daripada bulan Ramadan, tatkala berbuka puasa, 1000 pemerdekaan daripada api neraka, padahal sekaliannya telah wajib azabnya. Walaupun dia tu dah memang menyetan aja hidupnya, tapi dia puasa, masa berbuka tu Allah Ta'ala ampunkan dosanya, lepaskan daripada api neraka. Baik. Ataupun yang dah meninggal dunia, kita ada sebut pula meninggal dunia, yang puasa lah. Dan apabila adalah pada hari Jumaat dan malamnya bila? Khamis malam Jumaat, bukan Jumaat dan malamnya Jumaat malam Sabtu. Dimerdekakan pada tiap-tiap saat daripada 1000 pemerdekaan daripada api neraka. 1000 tu bila? Berapa? 1,000,000. 1000 tu 30 tambah 1000 lagi 30, 1 juta. Padahal telah wajib bagi mereka itu neraka. Dan maka apabila adalah pada akhir hari daripada bulan Ramadan, dimerdekakan hari itu dengan sebilang-bilang orang yang dimerdekakan daripada awal bulan hingga akhir. Darab lagi, berganda-ganda. Itu kelebihan bulan Ramadan. Tadi masuk juga hari Jumaat. Baik, faedah ini suatu faedah pada menyatakan kelebihan iktikaf, dan iaitu berhenti seorang di dalam masjid dengan niat iktikaf. Dan pada khabar as-sahihain, iaitu dua imam dalam bab hadis lah, iaitu Bukhari dan Muslim, bahawasanya Nabi SAW iktikaf ia pada 10 malam yang tengah daripada bulan Ramadan, kemudian iktikaf ia pada 10 yang akhir, dan melazim ia akan dia hingga diwafat akan dia Allah Ta'ala, dan iktikaf ia pada 10 awal daripada Ramadan. Senang cerita sepanjang bulan Ramadan lah, 10 awal, 10 tengah, 10 akhir. Dan diriwayat ertinya lebih kurang, barang siapa iktikaf kadar masa barang yang antara 2 perahan susu unta, maka seolah-olah seperti ia merdekakan seorang sahaya, seorang hamba. Bila berapa lama perahan antara 2 susu unta tu? Sap-sap. Tu kan. Tengok orang perah susu unta tu kan sekejap je tu, antara 2 perahan tu. Makna dia iktikaf sekejap je, masuk keluar balik kan. Pahalanya seperti merdekakan seorang hamba. Baik, apatah lagi kalau lama lah. Dan sunat iktikaf pada tiap-tiap waktu dan pada 10 malam yang akhir daripada Ramadan itu terlebih afdal daripada iktikaf pada yang lain daripadanya, kerana menuntut malam Al-Qadar. Lailatul tu malam. Jadi kalau malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Jadi kalau nak sebut malam Al-Qadar ataupun Lailatul Qadar, maka menghidup akan dia kerana barang yang tersebut dalam Sahihain, iaitu Bukhari dan Muslim. Barang siapa berdiri berbuat ibadat pada Lailatul Qadar, padahal percaya ia dan mengkira-kira pahala.
Berapa pahala aku dapat ni? Banyak rasa ni. Dan secaya diampunkan baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Diampunkan juga dosa. Dan setinggi-tinggi martabat pada menghidupkan malam itu. Macam mana cara yang paling tinggi martabatnya nak menghidupkan malam tu? Bahawa menghidupkan sekalian malamnya dengan segala bagai ibadat. Tak tidur, seperti sembahyang dan baca Al-Quran dan membanyakkan doa yang melengkapi atas katanya, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Antara doa yang dianjurkan untuk memperbanyakkan. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemurah, suka kepada orang yang memohon keampunan, maka ampunilah kami. Dan sekurang-kurang itu paling afdal, tak tidur, buat macam-macam ibadat, sembahyang, baca Quran dan sebagainya. Dan sekurang-kurang menghidupkan dia, paling kurang nak menghidupkan Lailatul Qadar, bahawa ia sembahyang isyak berjemaah dan azam ia atas sembahyang subuh berjemaah. Dia sembahyang isyak berjemaah, lepas tu dia berazam nak sembahyang subuh berjemaah walaupun tak terbangun. Azamnya dah ada. Baik, itu paling kurang. Malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, dan tiada tertentu kelebihannya itu dengan orang yang melihat akan dia jua. Dia bukannya orang yang nampak malam Al-Qadar tu je yang dapat kelebihan, tidak. Tetapi hasil kelebihannya itu, dapat kelebihannya itu bagi barang siapa yang menghidupkan dia. Walaupun dia tak sedar malam tu, malam Al-Qadar, dia bukan mesti, kau ada rasa tak tiap malam? Tak ada. Aku ada rasa tau. Aku rasa aku punya amalan diterima lah malam tadi. Kau tak rasa Kau tak rasa, kau tak terima dia rasa ni. Dia tak kira. Tahu ke tak tahu malam tu malam Al-Qadar, dia tetap dapat dengan syarat dia menghidupkanlah malam tu. Tetapi hasil kelebihannya itu, dapat kelebihannya itu bagi barang siapa yang menghidupkan dia. Dan jikalau tiada ia melihat akan dia sekalipun, dia tak tahu pun malam tu malam Al-Qadar, dapat. Ke akhirat nanti nampaklah, umur aku 60 contoh. 60, kalau rumah bapak saya 74. Contoh kan, umur aku 74, kenapa amalan aku sampai 1000 bulan ni? Kan? 1000 bulan berapa? Tak ingat. Berapa puluh tahun kan? Lebih daripada umurnya contoh kan. Jadi rupanya malam Al-Qadar tu dia menghidupkan, dia tak tahu malam tu malam Al-Qadar, pahalanya ada. Bahkan hal orang yang melihat akan dia itu terlebih agama apabila mendiri ia dengan segala wadhaifnya, keperluannya. Dan sunat bagi orang yang melihat akan dia menyembunyikan dia daripada manusia, sunat. Nak cerita taklah haram, tapi sunat disembunyikan, lagi besarlah pahala. Senyum je. Kau kenapa ni asyik senyum je? Adalah kain baru bukan. Asal senyum je kain baru. Asal kain baru je senyum. Baik. Habis kau dah tanya-tanya, aku cakap jugalah, aku nampak semalam malam Al-Qadar. Oh ya ke? Macam mana tanda-tanda dia? Dia sebut dah kan. Itu pun kena belajar juga apa tanda-tanda dia. Kalau tak belajar, salah juga kan. Saya rasa pernah cerita juga, guru saya lah, dia nampak sendiri kot rasanya, ke orang cerita juga. Dia tak tahu tanda-tanda Lailatul Qadar, jadi dia buat amalan. Tiba-tiba tengah buat amalan, doa-doa, tiba-tiba datang satu makhluk Allah berpakaian putih. Kan? Putih daripada atas bawah putih. Kulit coklat-coklat lah, biasalah. Songkok putih, serban putih, jubah putih, kain putih, kain keseluar putih, putih semua, serba putih. Dia kata, Masya Allah, ini malaikat ni. Belum habis doa, dia peluk orang makhluk tu, dia peluk, ni malaikat ni. Sambil peluk, dia doa lah, Ya Allah, ini kan. Mudah-mudahan dengan berkat dia peluk malaikat tu, terkabullah doa je kan. Dia lama sikit peluk tu, gerak-gerak makhluk tu. Gerak-gerak. Kenapa gerak-gerak? Rupanya bai roti, dia singgah, dia pun nak sembahyang juga. Bai roti kan biasa putih semua pakai kan. Jadi
apa nama dia, mula-mula peluk tu okeylah, tak apalah kan. Lama tak lepas. Geraklah dia. Dia pun bercakap lah, saya mau sembahyang, jangan kacau. Terperanjat dia, ingat malaikat. Bukan. Dia tak belajar kan. Ingat asal putih, asal baju putih aja, malaikat kan. Gelap, lampu tak buka sangat. Baik, jadi kena belajar juga apa tanda-tanda Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu afdal, lebih utama daripada segala malam di dalam setahun. Nisbah pada hak kita, pada sisi manusia, malam Lailatul Qadar itulah yang paling afdal daripada segala malam. Tetapi kemudian daripada malam diperanakkan Nabi SAW. Tapi apa nama, kemudian daripada, maknanya selepas daripada malam diperanakkan Nabi SAW, hari lahir Rasulullah. Maknanya kedua lah tu. Yang pertama, malam kelahiran Rasulullah. Dan mengiringi malam Lailatul Qadar itu malam Mi'raj, Isra' dari apa nama, Mekah ke Masjidil Aqsa. Mi'raj daripada langit dunia ke Sidratul Muntaha, malam Mi'raj 27 Rajab. Kemudian malam Arafah 8, malam 9 Zulhijjah. Kemudian malam Jumaat, Khamis, malam Jumaat. Kemudian malam Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tu bila? 14, malam 15. Jangan salah tarikh. Kalau nak buat ceramahnya lain tarikh tak apalah. Cumanya maklumat Nisfu Sya'ban, malam Nisfu Sya'ban tu bila? 14 siang, malam 15 tu. Contoh kalau hari ni hari Jumaat, hari ni 14, malam ni sekarang ni Nisfu Sya'ban, contoh. Dan ada pun yang tinggal daripada segala malam, maka iaitu bersamaan sekaliannya. Ini dari segi tingkatan malam. Dan ada pun pada hak Nabi SAW, maka yang terlebih afdalnya malam Mi'raj, kerana melihat ia padanya akan Tuhan Rabbul Alamin. Rasulullah melihat Allah Ta'ala secara langsung. Itu ada banyak huraian dari segi tauhid, fikih, tasawufnya. Salah satunya dari segi tauhid, bila Rasulullah turun ke dunia, para sahabat bila diceritakan oleh Rasulullah tentang Isra dan Mi'raj, sahabat pun ada yang bertanya bagaimana keadaan Allah Ta'ala tu. Kan Rasulullah melihat Allah Ta'ala secara langsung. Jadi sahabat pun tanya bagaimana Allah Ta'ala tu. Maka apa yang Rasulullah sebutkan tak serupa dengan makhluk. Tak dapat nak digambarkan, nak dicontohkan. Pasal apa? Tak serupa langsung dengan makhluk. Macam mana nak cerita? Bukan bulat, bukan segitiga, bukan segi empat, bukan segitiga empat. Ada ke segitiga empat? Tak ada kan? Satu je. Bukan lonjong, bukan pipih, bukan semua. Nak cerita bukan, berapa banyak nak cerita kan? Tak serupa dengan makhluk. Rasulullah melihat Allah Ta'ala dengan seluruh tubuh. Macam mana cara melihat Allah Ta'ala dengan seluruh tubuh? Bukan dengan mata sahaja. Tidak. Kalau dengan mata sahaja, itu maknanya Allah Ta'ala dekat depan. Sebab apa yang kita dapat lihat dengan mata ni mesti dekat depan mata. Belakang mata tak nampak. Tak ke cikgu? Kalau kat depan, muridnya senyum je, tunduk, baik je, belakang cikgu tak apa dia buat kan. Kena kalau cikgu disiplin, wah, si marah je kan. Wah, belakang cikgu macam-macam dia buat tu. Baik, jadi mata satu ada kat depan. Lepas tu mesti ada cahaya. Gelap tak nampak. Gelap sikit dah tak nampak. Gelap terus lagi tak nampak terus. Jadi Allah Ta'ala dilihat oleh Rasulullah SAW bukan dengan mata saja, tapi dengan seluruh tubuh. Dalam kitab-kitab tauhid disebut bila kaifiyatin, dengan tiada cara. Melihat Allah Ta'ala tu dengan seluruh tubuh, dengan hatta hingga bulu-bulu roma pun melihat Allah Ta'ala. Macam mana tu Ustaz? Tak tahu. Kita dah meninggal dunia ni, nanti ke akhirat barulah nampak macam mana caranya. Baik, sambung. Dan sebab afdal malam Al-Qadar pada hak kita, kenapa? Kerana adalah amal padanya terlebih baik daripada amal 1000 bulan.
yang tiada padanya malam Al-Qadar. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Artinya lebih kurang, bermula amal pada malam Al-Qadar itu lebih baik daripada amal 1000 bulan yang tiada padanya malam Al-Qadar. Sadaqallahul Azim, Suratul Al-Qadar ayat 3. Dan sebab dinamakan malam Al-Qadar kerana besar kadarnya dan kemuliaannya dan besar pahala bagi orang yang mengerjakan ibadah padanya, dan diturunkan padanya akan Al-Quran sekaliannya dengan sekali turun daripada Lauh Mahfuz kepada Baitul Izzah pada langit dunia. Kemudian diturunkan dia atas Nabi SAW bercerai-cerai sedikit-sedikit dengan sekira-kira pekerjaan yang jatuh tu berlaku, dan berhajat kepadanya di dalam masa 20 tahun. Atau kerana ditakdirkan Allah Ta'ala pada malam Al-Qadar itu, pada malam Al-Qadar itu akan segala perkara, iaitu zahirkan akan segala maqadir, ketetapan ataupun nasib makhluk yang pada azali yang hendak diturunkan dia atas segala hamba-Nya di dalam demikian tahun itu. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, pada malam Al-Qadar itu dicerai-ceraikan segala pekerjaan yang dijadikan dia daripada hujan dan rezeki dan menghidupkan dan mematikan dan lainnya hingga kepada seumpama tahun yang kemudian. Surah Ad-Dukhan ayat 4. Jadi yang takdirkan tu maksudnya bukan Allah Ta'ala baru mentakdirkan pada malam Al-Qadar. Tidak, Allah Ta'ala takdirkan nasib makhluk ni sejak azali lagi, sejak qadim, sejak makhluk belum ada lagi. Jadi malam Al-Qadar itu diturunkan ke Lauh Mahfuz juga. Maka diberikan naskah rezeki dan hujan dan tumbuh-tumbuhan kepada Mikail, dan diberikan naskah perang dan bergerak bumi dan telan bumi dan sya'iqah petir kepada Jibril, dan diberikan naskah suratan segala amal kepada Israfil, dan diberikan naskah suratan segala maksiat kepada Malakul Maut. Maka dhamir ganti nama fiha itu kembali kepada malam Al-Qadar pada jumhur al-mufassirin, kebanyakan ahli tafsir. Dan kata setengah mereka itu dikembalikan dhamir itu kepada malam nisfu Sya'ban. Ada juga yang kata begitu. Maka ditakdirkan segala perkara itu dan disabitkan dia dalam suratan dan diberikan dia kepada empunyanya daripada malaikat pada malam nisfu Sya'ban. Bukanlah Allah Ta'ala baru takdirkan. Tidak, Allah Ta'ala berikan orang kata macam blueprintnya lah kepada malaikat-malaikat. Takdir Allah tu sejak tiada mula lagi, dan takdir Allah itu tak berubah. Yang berubah tu pada zahir saja, pandangan mata kasar, dan pada Lauh Mahfuz ada dipadam, ditulis semula itu pada Lauh Mahfuz, iaitu papan yang terpelihara. Di sisi ilmu Allah Ta'ala, takdir yang Allah dah tetapkan tak berubah. Pemadaman takdir pada Lauh Mahfuz itu pun dah masuk dalam takdir Allah yang pada ilmu Allah Ta'ala. Baik. Tanda malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Apa tanda dia? Jeng-jeng kan. Dan setengah daripada alamat tanda malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar, bahawa adalah malam itu tiada panas. Dalam aircon memang tak panas. Kalau tak pakai aircon lah tak panas. Dan tiada sejuk, tak sejuk sangat. Tengah-tengah. Selesa lah, sedang-sedap je kan. Dan naik matahari, terbit matahari pagi-paginya putih, tiada banyak cahaya je. Suram, dia tak terang sangat. Kenapa macam tu? Kerana banyak malaikat naik turun pada malam itu berpuak-puak. Berpuak-puak tu bukan bergaduh, maknanya berkumpulan-kumpulan. Seperti firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha
Sadaqallahul azim. Artinya lebih kurang turun malaikat dan roh, yakni Jibril padanya, yakni pada malam Al-Qadar. Surah Al-Qadar ayat 4. Diriwayatkan adalah pada malam Lailatul Qadar itu, malam Al-Qadar itu, turun malaikat dan mereka itulah yang diam pada Sidratul Muntaha. Diam tu maknanya tinggal. Dan Jibril AS dan sertanya 4 panji-panji berdera. Satu, maka didirikan satu panji-panji di atas kubur Nabi SAW. Tak nampak lah, gaib. Yang kedua, dan satu panji-panji didirikan atas Baitul Maqdis. Ini pun tak nampak. 3, dan satu panji-panji didirikan atas Masjidil Haram. Yang keempat, dan pada setengah riwayat atas Baitullah, atas Kaabah. Dan satu panji-panji didirikan di atas Bukit Tursina. Dan tiada ditinggal ia akan suatu rumah yang ada padanya mukmin lelaki atau perempuan, melainkan masuk ia, malaikat tu masuk akan dia dan memberi salam atasnya. Cuma tak dengar lah. Kalau dengar Assalamualaikum tak tidur terus. Sama ada dua lah, antara tak tidur terus atau tidur terus. Terperanjat, garau pula suara kan. Itu pun tak tahu suara malaikat macam mana. Ada ulama kata petir tu kilat guruh tu suara malaikat. Setengah ulama kata begitu. Dengan guruh aja kaget, peranjat, kan kaget. Pucut keluar dia kan. Allahu Akbar. Latih. Saya pun dulu pucut juga. Dia rupanya kena dilatih. Macam mana latih? Buat terperanjat lah. Allahu Akbar. Allah. Buat terperanjat. Nanti lama-lama jadi tinggi. Bila terperanjat betul, dia keluar. Macam tu melatihnya. Macam tu saya macam tu lah. Kalau ada orang yang tak berlatih macam tu, memang dia sendiri sebut Allahu Akbar tu sebab zikir. Macam saya ni berlatih. Yang lain tu mungkin dia memang zikir, sentiasa zikir, kan. Akhirnya bila terperanjat keluar Allah, kan. Macam Asia, penyikat rambut anak Fir'aun, jatuh sikat disebut Bismillah, celaka Fir'aun. Disebut Bismillah, celaka Fir'aun, dia kata. Itu kisah Masyitah, minta maaf, Asiyah pula. Masyitah. Itu dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Kemarin masjid IPDJB jemput untuk selamat Isra Mi'raj pagi, Khamis pagi. Jadi saya bacakan kitab. Saya ni kalau dipanggil ceramah baca kitab juga. Bukan kuliah mingguan je baca kitab. Dipanggil ceramah pun baca kitab. Ustaz ni orang ceramah biasa tak pakai kitab. Itu orang lain. Saya tak boleh. Saya kena pakai kitab juga. Satu, supaya tak lupa. Yang kedua, supaya tak tersalah. Yang ketiga, nak memperkenalkan kitab. Yang kelima, supaya yang dengar, yang duduk ceramah tu kan ramai, jadi merasalah sikit bacaan kitab. Macam dalam pondok madrasah pesantren, ya tak? Banyak sebabnya, Baik, sambung. Jadi tadi beri salam. Itu yang beri salam atasnya sambil berkata, hai mukmin lelaki atau perempuan. Apa yang saya nak sebut tadi yang dekat Kifayatul Awam tu, Kifayatul Muhtaj, lupa dah, cerita panjang sangat sampai hujung pangkalnya lesap. Tak apalah, sambung. Hai mukmin lelaki atau perempuan, bahawasanya Tuhan yang bernama Salam memberi salam akan kamu, melainkan orang yang mengekali meminum arak, memutuskan rahim silaturahim, dan orang yang memakan daging babi. Masyitah tadi tu kan, itu peranjat. Jadi yang beri salam, malaikat beri salam ni kita tak dengar lah. Baik. Jadi apa katanya? Tuhan yang bernama Salam, salah satu nama Allah Ta'ala As-Salam, memberi salam akan kamu, melainkan orang yang mengekali minum arak, memutuskan rahim, yakni silaturahim, dan orang yang memakan daging babi. Jadi jangan buatlah. Yang lain boleh buat, jangan buat juga. Jadi contoh. Dan daripada Anas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lebih kurang mafhumnya, apabila adalah pada malam Al-Qadar, turun Jibril di dalam perhimpunan daripada malaikat, menselawat mereka itu
dan memberi salam mereka itu atas tiap-tiap orang yang berdiri dan yang duduk dan yang menyebut akan Allah Ta'ala. Nampak? Malaikat Jibril dan malaikat yang lain selawat. Bila selawat tu maksudnya apa? Mendoakan, dan memberi salam. Memberi salam tu doa juga. Baik, jadi cukuplah beberapa perkara tentang kelebihan puasa. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi bermanfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Mari kita baca selawat Ibrahimiyah sama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.